Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah kita Ustaz Arif Amin serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Syarif Izwan bin Said dan kumpulan kami akan membentangkan konsep keluarga dalam Al-Quran. Jadi kita masuk kepada pengenalan. Kita lihat definisi keluarga menurut Islam. Keluarga merupakan suatu struktur yang bersifat khusus di mana setiap individu yang berada di dalamnya diikat oleh satu ikatan, sama ada melalui hubungan darah atau ikatan pernikahan. Jadi daripada definisi ini dapat kita fahami bahawa keluarga itu apabila kita mempunyai hubungan darah. Sebagai contoh, seorang anak pada seorang ibu ataupun seorang anak pada seorang ayah, itu ada hubungan darah. Ataupun keluarga itu melalui ikatan pernikahan. Sebagai contoh, jika asalnya kita dengan seseorang itu tidak mempunyai hubungan keluarga, tetapi apabila kita bernikah dengan orang itu, maka akan terjadilah hubungan kekeluargaan. Jadi di antara subtopik yang akan dibincangkan di dalam tajuk ini ialah matlamat perkahwinan menurut Al-Quran. Yang kedua ialah hak dan tanggungjawab suami, isteri, dan yang ketiga ialah model keluarga dalam Al-Quran. Okey, kita masuk kepada matlamat perkahwinan menurut Al-Quran. Jadi saya akan menerangkan 4 matlamat dalam tajuk ini. Yang pertama ialah matlamat perkahwinan ini adalah untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan belas kasihan antara suami dan isteri. Ini berdasarkan dalil dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan maksud bagi ayat ini ialah dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia telah menciptakan kamu wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijanjikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan, mawaddah warahmah. Jadi berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Allah telah menciptakan suami dan isteri ini dari jenis yang sama, iaitu manusia, agar ketenangan dapat dirasai oleh mereka. Sekiranya pasangan bukan dari jenis yang sama seperti dari kalangan jin ataupun binatang, maka ketenangan dan kasih sayang di antara mereka tidak akan dapat tercapai, kerana keadaan yang berbeza itu menyebabkan kita tidak akan berasa senang dengan pasangan itu. Dan yang kedua ialah berdasarkan tafsir Ibnu Katsir juga, seorang lelaki ini mengikat seorang wanita dengan pernikahan kerana rasa cinta dan kasih sayang yang membawa kepada lahirnya zuriat. Disitulah lahirnya sifat saling memelukkan, kasih sayang dan belas kasihan antara suami dan isteri serta anak-anak mereka. Jadi jika kita dapat fahami matlamat perkahwinan ini adalah untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan belas kasihan, maka perkahwinan itu akan menjadi bahagia dan berkekalan lah. Ada orang yang berkahwin tapi dalam masa sebulan, dalam masa setahun sudah bercerai kerana mungkin sudah merasa bosan dengan pasangan sendiri, ataupun perkahwinan itu dianggap hanya untuk menghalalkan hubungan, tapi sebaliknya ketenangan, kasih sayang dan belas kasihan itu tidak wujud. Baik, matlamat yang kedua ialah untuk mendapatkan zuriat dan keturunan yang baik. Ini berdasarkan dalil dalam surah An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Yang bermaksud, dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan isteri, dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu anak-anak dan cucu cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik dari halal. Jadi berdasarkan tafsir fi zilalil Quran, maksud ayat ini ialah kesinambungan hidup seorang manusia ini juga terdapat pada anak-anak dan cucu-cucunya. Perkara ini menimbulkan perasaan yang amat peka di dalam jiwa manusia. Seorang ayah ataupun ibu pasti akan sangat
mengambil berat tentang hal-hal bagi anak dan cucu mereka. Jadi ayat ini juga mencantumkan penggunaan anak-anak cucu dengan penggunaan rezeki-rezeki yang baik untuk menyamakan di antara kedua rezeki itu. Jadi anak merupakan satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita sudah tua, maka anak-anaklah yang akan menjaga kita, yang membelikan kita makan dan minum dan sebagainya. Dan apabila kita melahirkan keturunan yang baik, maka kita pun akan mendapat pahala berdasarkan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka, dan keturunan-keturunan kita itu akan menyebarkan perkara yang baik kepada masyarakat. Seterusnya yang ketiga ialah untuk mengingati kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan dalil dalam surah Al-Dhariyat dan surah Yasin, di mana kedua-dua ayat ini membawa maksud di mana Tuhan ini menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Jadi berdasarkan tafsir fi zilalil Quran, semua makhluk diciptakan dengan berpasangan merupakan suatu hakikat yang sangat menarik tentang peraturan ciptaan Allah di muka bumi dan juga alam ini. Ini merupakan sesuatu perkara yang sangat mengagumkan, yang sangat mengujakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala makhluk yang hidup ini secara berpasang-pasangan, sama ada dari tumbuh-tumbuhan atau pada manusia atau pada makhluk-makhluk yang lain. Sebagai contoh, manusia adanya suami istri, dan kalau alam ini adanya siang dan malam, adanya laut dan darat, adanya pagi dan petang dan sebagainya, dan ada juga kehidupan dan kematian. Jadi itu merupakan satu aturan yang sangat cantik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah matlamat perkahwinan ini untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ini berdasarkan dalil dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelummu, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan zuriat keturunan. Jadi berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah dan juga Rasul-Rasul terdahulu ini adalah daripada kalangan manusia. Mereka juga mempunyai keinginan seperti manusia, yaitu untuk makan dan minum, berjalan-jalan di pasar, serta mempunyai keluarga seperti istri dan anak-anak. Jadi dalam tafsir ini juga, tafsir Ibnu Katsir ini juga disertakan sebuah hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, "Adapun aku pun puasa dan berbuka, aku juga berdiri solat malam dan tidur, makan daging dan menikah dengan perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku." Jadi berdasarkan hadis ini dapat kita fahami bahawa berkahwin merupakan sunnah Rasulullah SAW. Janganlah kita sengaja tidak berkahwin walaupun dalam keadaan mampu, kerana hanya untuk hidup suka-suka dan sebagainya. Kerana sesungguhnya berkahwin itu dapat membawa rezeki, dapat membawa keturunan yang baik, dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan maksiat. Jadi sekian itu saja untuk bahagian saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzat bin Syahrudin. Nombor metrik I19103617. Okey, jadi pada petang ini saya akan meneruskan pembentangan daripada sahabat saya, iaitu Muhammad Syaril. Jadi kita masuk kepada hak suami dan isteri menurut perspektif Al-Quran. Hak yang perlu diberikan kepada suami menurut Al-Quran. Jadi yang pertamanya adalah taat kepada suami, di mana mentaati suami ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang tersirat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, di mana perbahasan daripada ayat tersebut daripada Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah kaum laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Maksudnya dalam rumah tangga seorang suami ni adalah ketua rumah tangga dan patutlah didengari dan ditaati perintahnya. Jadi para isteri perlu mentaati suaminya jika disuruh dalam apa jua, asalkan
dalam rupa kebaikan dan patuh syara, tidak keluar daripada syariat. Okey. Seterusnya, mengikuti tempat tinggal suami, di mana wajib bagi seorang isteri itu perlu tinggal bersama suami di tempat tinggal yang telah disediakan bagi memudahkan urusan rumah tangga mereka. Para isteri ini, isteri tidak boleh keluar daripada rumah tersebut, rumah suaminya, atau enggan tinggal bersama suaminya, melainkan dengan keizinan suaminya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Mana maksudnya, tempatkanlah mereka, yakni para isteri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Okay, next. Kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu menjaga kehormatan diri ketika suami tak ada. Jadi seorang wanita itu yang sudah dinikahi ataupun yang sudah berumah tangga, hendaklah menjaga pergaulan terhadap tetamu jika ada tetamu yang datang ke rumah. Yang keduanya, jika ada tetamu yang bukan mahram ataupun bukan sejenis dengan dia, adalah tidak perlu untuk menerima masuk ke dalam rumah, kecuali jika suami ada, ataupun dengan keizinan suami. Jadi bila perkara tersebut berlaku, berkemungkinan besar perkara tersebut boleh mengundang fitnah, dan perkara ini perlulah dielakkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi maksudnya, maka perempuan-perempuan yang solehah itu ialah yang taat, yakni kepada Allah SWT dan juga suaminya. Surah An-Nisa ayat 34. Okey, jadi sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fakir bin Hisham, I1910362. Seterusnya bahagian saya yang akan berbincangkan berkaitan dengan tanggungjawab suami ke atas isteri. Saya akan pergi kepada isu-isu penting dalam bahagian saya yang pertama, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab suami ke atas isteri. Pertama, iaitu kalau kita boleh lihat, tanggungjawab si suami ni iaitu memberikan mahar, yang mana kita cakap mesti surah ijaz tadi kan, maksudnya pemberian yang wajib dia berikan kepada isteri selepas akad yang sah, ataupun satu ikatan itu telah putus ataupun bercerai sebagainya kan. So mas kahwin ni wajib diberikan kepada isteri. Mas kahwin ni merupakan, iaitu bukan kita nak mengatakan mas kahwin ni mahar ni merupakan harga seorang wanita tu, tetapi ia merupakan satu hadiah bagi menghargai seorang wanita itu. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulhu hani'a. Maksud di sini, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Maksud di sini, mas kahwin ini merupakan satu perkara yang wajib yang harus diberikan suami kepada isterinya. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah. Makan maksudnya gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Maksud di sini, mas kahwin ini merupakan satu kewajipan kepada isteri. Kemudian apabila dah menjadi hak isteri itu, maksudnya terpulang sekiranya isteri itu memberi suami untuk menggunakannya atau menghadiahkan kepada suaminya, makanya suami itu boleh menggunakan dengan perkara yang baik. Kalau kita boleh lihat dalam surah ni, kita tafsirkan. Kita lihat dalam tafsir kitab Fi Zilalil Quran dalam karangan Asy-Syaikh Qutb rahimahullah, iaitu kalau siapa yang boleh melihat muka surat 157 dan di bawah 158 di bawah tajuk melindungi kaum wanita. Itu menyatakan bahawa melindungi kaum wanita ni dengan menjaga hak-hak mereka dalam konteks harta, pusaka dan pencarian. Juga menjaga hak mereka terhadap tubuh dan menyelamatkan mereka dari kezaliman jahiliah yang penuh anaya dan menghina.
Okey, ayat ni diturunkan maksudnya pada zaman dahulu lah, maksudnya golongan-golongan perempuan yang ditindas, maruah mereka tidak dijaga kerana mereka melihat orang kaum jahiliah dulu menganggap kaum wanita ni satu kaum yang lemah, yang tidak punya apa-apa, hanya untuk melepaskan nafsu dan sebagainya. Apabila turun ayat ni, menjadi kewajipan, menjadi tanggungjawab sebagai seorang suami untuk menjaga isterinya. Kalau kita lihat, suami tu menjaga hak-hak isterinya kan, menjaga maruah. Sebab kalau kita tengok kan, banyak perkara yang dizalimi, maksudnya golongan wanita pada ketika itu dizalimi. Kemudian kita lihat balik pada ayat ni, kalau dalam tafsir Al-Zalil ni, tafsir fi Zilalil ni, beliau menyatakan bahawa ayat ni, tafsir ayat ni berkaitan dengan perempuan-perempuan, maksudnya dalam mereka yang bercerai lah. Bercerai maksudnya nafkah harus diberikan kepada mereka dalam tempoh iddah, maksudnya itu pun wajib, tanggungjawab, merupakan tanggungjawab kepada suami untuk memberikan nafkah zahir kan, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan tempoh penyusuan bayi lah. Itu maksud ini situ kan, surah ni, ayat ni diturunkan kan. So kita boleh relate dengan tanggungjawab itu yang berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan mahar juga. Kemudian seterusnya, iaitu berkaitan dengan tanggungjawab si suami ini memberi nafkah zahir dan batin. Sebagai contoh, mengeluarkan belanja atas sara hidup kepada mereka yang wajib atas orang itu untuk membiayainya. Maksudnya wajib lah tanggungjawab suami ini memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri. Iaitu berkaitan dengan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Talaq ayat ke-7, iaitu liyunfik dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyanfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maksudnya adalah orang-orang yang punya keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah kepadanya. Kemudian Allah tidak memberani kepada seorang yang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Maksudnya kita memberi nafkah zahir dan batin, maksudnya bersesuaian dengan apa yang kita ada, apa yang kita mampu. Itu yang Allah SWT nyatakan dalam ayat ni kan. Kemudian kita boleh tengok dalam tafsir ayat ni dalam kitab Fi Zilalil Quran karangan Syekh Qutb rahimahullah, iaitu pada muka surat 440 dan juga 441. Ada banyak perbincangannya. Antaranya itu membincangkan berkaitan dengan nafkah yang diberi kepada isteri yang dicerai sebenarnya masa iddah ataupun upah menyusu bayi. Itu yang saya cakapkan sebentar tadi, berkaitan dengan tanggungjawab itu memberi nafkah. Si suami ini walaupun keadaan isteri telah diceraikan dalam masa tempoh iddah pun perlu diberikan nafkah zahir. Kemudian suami ini wajib beri nafkah kepada isteri yang sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh setiap kali suci. Maksud ini berkaitan dengan nafkah zahir lah, nafkah batin. Kemudian kita boleh tengok antara contoh-contoh lain dalam silap saya berkaitan dengan tanggungjawab suami isteri ni. Kita boleh tengok menjaga kemuliaan dan menghormati isteri. Kemudian bersedia memaafkan setiap kesilapan dan kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberi layanan sebaik mungkin dengan cara yang berhemah dan berlemah lembut. Kemudian diisi dengan didikan yang betul, iaitu didikan agama kan, didikan agama. Kemudian menyimpan perasaan cemburu terhadap isteri. Konteks menyimpan perasaan cemburu terhadap isteri, kita boleh lihat apabila perasaan cemburu ini terlampau, itu yang menyebabkan banyak hubungan kekeluargaan itu berceraian. Itu punca dia. Saya rasa itu saja bahagian tajuk yang saya ingin bentangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Abdul Rahman, nombor matrik I19103-609. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan dengan berkongsikan serba sedikit mengenai model keluarga di dalam Al-Quran, iaitu keluarga yang dapat kita contohi dan teladani riwayat hidupnya untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah keluarga Nabi Ibrahim AS. Di dalam surah Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa taala merakamkan satu doa, iaitu doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku dari orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Okey. Menurut tafsiran dan karangan oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tafsir Fi Zilalil Quran, beliau menyatakan bahawa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan
ia sebagai orang yang sentiasa bersyukur dengan mengerjakan amal ibadah dengan penuh rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 40 dari surah Ibrahim ini, Nabi Ibrahim menyatakan keazamannya untuk mengerjakan ibadah salat dan dengan harapan perasaan bimbangnya dapat diatasi dan diselewengkan oleh sesuatu perkara yang lain. Nabi Ibrahim hendak menjaga hati dari masalah-masalah duniawi yang melalaikan. Nabi Ibrahim memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya keazamannya itu terlaksana dan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya seperti yang tercatat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Berdasarkan ayat 6 dari surah Al-Mumtahanah ini dapat kita fahami bahawa sesiapa sahaja yang mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka contohilah Nabi Ibrahim, kerana padanya terdapat contoh teladan yang terbaik, iaitu dari Nabi Ibrahim dan umatnya. Seterusnya langkah-langkah untuk mendidik dan melahirkan anak yang soleh mengikut cara Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama ialah mengutamakan isteri yang solehah berbanding isteri yang mempunyai kecantikan dan berharta semata-mata. Yang kedua, berdoa supaya dikurniakan anak yang soleh-solehah. Yang ketiga, menjadi contoh teladan terhadap anak-anak dan keluarga. Yang keempat, memilih persekitaran yang baik untuk perkembangan mental anak-anak. Dan yang terakhir, melakukan ibadah bersama anak-anak dan melibatkan mereka dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kelima-lima cara ini merupakan antara cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendidik anak-anaknya menjadi insan Rabbani, iaitu insan yang mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Seterusnya, yang keduanya ialah model keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Berdasarkan ayat ini, menurut tafsiran dan karangan oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir fi Zilalil Quran, beliau menyatakan bahawa Nabi Yusuf banyak menghadapi ujian dan cabaran di dalam kehidupan, seperti ditipu oleh adik-beradik sendiri, dibuang ke dalam perigi dan sebagainya. Saudara mara Nabi Yusuf sendiri yang menipu Nabi Yusuf dan membuangnya ke dalam perigi tanpa rasa bersalah, dan pada hakikatnya merekalah yang menjadi punca kepada segala ujian dan penderitaan yang ditanggung oleh Nabi Yusuf. Saudara mara Nabi Yusuf membawanya bersiar-siar, makan minum dan bermain, dan berjanji menjaganya dengan baik. Tetapi sebaliknya, mereka membuangnya ke dalam perigi tanpa rasa bersalah. Seterusnya, walau bagaimanapun Nabi Yusuf menghadapi semuanya dengan penuh rasa sabar dan tabah. Dengan berkat ketabahan, kesabaran beliau dapat mengembangkan dakwah dan keluar dari penderitaan dengan hati yang ikhlas dan redha. Sekaligus mimpi beliau yang dirakamkan di dalam surah Yusuf ayat 4 menjadi realiti yang indah untuk beliau. Maksudnya, setelah Nabi Yusuf mengharungi segala ujian, rintangan dan penderitaan dengan penuh sabar dan tabah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kehidupan yang sangat baik dan indah kepada Nabi Yusuf. Seterusnya, kisah hidup Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah ahsanul qasas atau kisah yang terbaik. Semasa Imam Baghawi hendak mentafsirkan ayat ahsanul qasas, beliau terus merujuk kepada surah Yusuf kerana surah Yusuf merupakan surah yang terbaik yang banyak memberi pengajaran dan nilai-nilai yang baik.
Okey, merujuk kepada surah Yusuf ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alayna. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka bertanya dengan hairan, engkau ini Yusufkah? Ia menjawab, akulah Yusuf dan ini adikku, Bunyamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan pahala bagi orang-orang yang berbuat demikian. Seterusnya kita lihat sedikit sebanyak perjalanan hidup Nabi Yusuf yang penuh dengan kesabaran dan kekuatan untuk menerima ujian. Antara perkara yang dapat kita jadikan contoh teladan ialah yang pertama, bersabar dan berlapang dada, seperti mana Nabi Yusuf AS bersabar dan berlapang dada dalam setiap masalah yang beliau hadapi. Sedangkan dugaan-dugaan tersebut merupakan ujian ataupun dugaan yang sangat dahsyat kepada beliau. Yang kedua ialah rendah hati dan tidak sombong. Yang ketiga, mampu menahan dan mengawal hawa nafsu. Dan yang keempat, pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Walaupun insan-insan sekeliling Nabi Yusuf AS banyak menganiaya Nabi Yusuf, tapi beliau seorang yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Okey, itu sebab sedikit mengenai latar belakang ataupun nilai-nilai yang dapat kita contohi dari kehidupan Nabi Yusuf AS. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan kepada pembentangan ini, dapatlah kita fahami bahawa tujuan perkahwinan ini adalah untuk mewujudkan rasa kasih sayang dan belas kasihan antara suami, isteri dan anak-anak. Jadi perkahwinan ini bukanlah hanya untuk menghalalkan hubungan suami isteri semata-mata. Selain itu, setiap anggota keluarga ini mempunyai hak dan tanggungjawab tertentu yang perlu dilaksanakan bagi melahirkan keluarga yang bahagia serta mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang bapa berperanan dalam mendidik isteri dan anak-anak mereka ke jalan yang benar, kepada agama Allah, dan anak-anak dan isteri juga sewajarnya menjalankan tanggungjawab seperti patuh kepada perkara-perkara yang baik, melakukan perintah Allah dan sebagainya, dan tidak menderhaka kepada ibu bapa. Dan yang ketiga ialah kita wajar untuk mencontohi keluarga para nabi yang sentiasa mengasihi antara satu sama lain serta mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Ismail yang patuh kepada ayahnya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Jadi walaupun dalam rasa yang berat hati untuk menyembelih anaknya itu, baginda tetap meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, tapi akhirnya itu hanyalah ujian daripada Allah dan Nabi Ismail telah digantikan dengan seekor kibas. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Harap maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.